أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Maka hendaklah kamu tegak dan jaga sungguh-sungguh akan akidah kamu di dalam Islam yang hanifah. Islam adalah agama yang suci murni. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah telah memfitrahkan kepada manusia, baik orang Melayu, orang Arab, orang Cina, orang India, apa sahaja bernama manusia, Allah sudah fitrahkan kepada manusia. Fitrah iaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Selama mana kamu tidak kotak-katikkan peraturan agama Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak mengubah dan mereka-reka agama Allah Ta'ala yang suci murni. Zalika ad-dinul qayyim. Demikianlah agama Islam adalah agama yang teguh, agama yang berakidah. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengerti. Sadaqallahul azim. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah bina'amatihi tatimmus salihat. Kita bersyukur pada Allah SWT. Allah masih lagi sayang dan kasih pada kita. Ada sebahagian manusia Allah bagi rezeki juga. Rezeki dia namanya rezeki, iaitu rezeki su', rezeki yang buruk. Maka tempat dia akan pergi semua menghala yang buruk, keji. Dan ada sebahagian hamba-hamba Allah, Allah rezeki yang baik. Namanya hasanah, yang baik. Maka keputusannya pergi dia tempat yang baik-baik. Sebagaimana perbandingan lalak dengan lebah. Lalak dia tidak akan pergi makan madu-madu di bunga. Ada pernah tengok lalak duk cari madu pada bunga-bunga? Tak ada. Lalak ni akan pergi cari tong sampah, tempat-tempat busuk. Begitu juga lebah. Lebah kita tak akan tengok dia pergi kerumun tempat sampah-sampah, tempat busuk. Tak juga, dia akan pergi cari bunga-bunga. Maka pengorbanan lebah ni sehingga dia boleh pergi sehingga berpuluh-puluh kilometer. Lebah ni boleh bergerak sampai puluhan kilometer, boleh bergerak. Pengorbanan dia, kecil je dia, bukan burung. Dia terbang setempat ke setempat. Jadi apabila dia dah penuh dah hajat dia pun balik ke sarang. Dia bagi kepada ketua dia. Dia ada ketua dia. Itulah rutin dia tiap-tiap hari.
Cukup waktu senja dia akan berkumpul semua. Berkumpul dia ni bukan saja-saja mengeluarkan ubat-ubatan. Madu ni ubat. Subhanallah. Allah Ta'ala cipta dua binatang ini, dua makhluk ini supaya manusia berfikir. Bukan saja-saja. Begitulah mudah-mudahan kita berkumpul di surau pada petang ini. Berkumpul kita ni memberi kebaikan pada umat. Semua umat. Baik orang Islam, bukan Islam. Dia akan jadi kebaikan. Kebaikan pada umat. Saya didik pelajar-pelajar saya, murid-murid tahfiz saya. Kita berkumpul di sini. Nampak je 5-60 orang. Hidayah tersebar seluruh dunia. Hidayah tersebar seluruh alam. Subhanallah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ikuti sambungan daripada kitab Aqidatun Najin, akidah orang-orang yang berjaya. An-Najin artinya orang-orang berjaya. Siapa yang berjaya? Para rasul, para anbiya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in, para syuhada, ini semua orang berjaya. Muqarrabin, orang-orang salih, orang salihin, ini semua berjaya. Alhamdulillah kita pada muka surat berapa? 29. 29. Tatimah. Di situ kah? Baik, marilah kita memahami istilah-istilah dalam ilmu usuluddin yang semua orang wajib kena tahu semua. Selagi dia bernama Islam yang mukallaf, wajib dia kena memahami istilah-istilah inilah untuk membantu dia dalam kehidupan hari ini. Sebagaimana kita memandu kereta, kita disuruh untuk memahami isyarat-isyarat. Kalau kita tak memahami isyarat-isyarat jalan raya, kita tak tahu ini petok kuning apa guna. Mungkin untuk raja-raja kok kuning-kuning ni. Kita tak faham. Double line ni, double line untuk berhenti kok. Kan? Kita main tak tahu. Bahayalah kita. Membahaya kita sendiri. Begitulah kita belajar ilmu akidah ni untuk membantu kita ketika berada dalam masyarakat hari ni. Membantu kita. Dan dia membantu untuk beri penawar kepada kita ketika kita hadapi masalah hidup. Hebatnya pengajian tauhid ni. Maka dia kata di sini tamimah, iaitu kesempurnaan. Tamim ni artinya kesempurnaan. Sempurna. Ketahuilah olehmu, dia kata, bahawa wajib syar, apa-apa yang syarat wajib tu atas hak mukallaf. Kita lah mukallaf. Apa makna mukallaf? Daripada kalimah kalafa yaklifu. Kalifah ni artinya dah masak. Kalau buah ni dah masak. Maknanya yang boleh guna dah, boleh makan dah, cerdik dah. Kalau bahasa daging, dah cerdik dah. Dah dapat beza yang baik dan buruk. Boleh beza dah. Kalau tak mukallaf, mana boleh kerja bank tak? Semua ni, baik orang bukan Islam pun mukallaf semua dah. Hanya dia tak tahu je. Apa mukallaf? Jadi mukallaf di sini, dengan kata lain, dah matang, dah bijak, dah waras. Dan wajib akal itu pada hak Allah Ta'ala. Maka, akal boleh terima dah kalau kita nak bercakap. Akal boleh terima dah kalau kita bercakap bab kejadian alam. Kalau akal tak boleh terima, dia ada masalah, problem akal. Akal dia ada problem. Macam ni lah ya, contoh. Sekarang akal boleh terima tak? Tuan-tuan tanya saya, Ustaz Malik datang apa? Tadi saya beli ayam, terbang begini je. Jadi akal tak boleh terima lah. Ini bergurau je. Kan? Saya pakai ilmu ghaib. Tak payah nak apa-apa. Tiba-tiba muncul. Akal tak boleh terima. Akal boleh terima, ni mesti datang dengan apa-apa ni. Kan? Jadi akal dah ada jawapan. Itu dia panggil mukallaf. Itu dia panggil mukallaf. Jadi kita nak didik diri kita, keluarga kita, masyarakat, supaya akal ni dia boleh tahu, kita dah belajar, iaitu apabila bertemu sesuatu, tak kira lah apa yang ada di hadapan ini, wajib, mustahil, harus. Ingat kan?
Akal ni mesti terima dah 3 ni. Tanyalah orang bukan Islam pun. Cuba sembang dengan dia. You boleh terima tak? Wajib, mustahil, harus. Dia tak faham. Sebut orang putih lah 3 ni kan. Kena sebut orang putih lah. Oh, dia kata, ya betul, saya boleh terima. Betul. Dia boleh terima. Baik. Dan apa lagi? Dan dia kata, dan wajib akad itu pada hak Allah SWT. Dia kena meletakkan diri pada Allah. Kepada Allah. Boleh jadi peringkat awal, orang-orang bukan Islam, dia tidak mengerti Allah. Tak apa, kita bawa kepada ilahun, Tuhan. Mesti dia kata, kita mesti Tuhan buat. Okey, dia boleh terima dah ada pencipta tu, maka kita bantulah dia. Banyak orang-orang bukan Islam di Malaysia hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja kita rakyat di Malaysia, orang Islam terutamanya duduk di sini, masyarakat majmuk, kita kena bantu orang-orang bukan Islam. Hanya kita tengok dia bantu hanya sekadar makan, minum, sakit kita bagi siap, bagi penempatan. Itu juga sebagai bantu. Ada lagi bantu akidah namanya. Macam mana kita nak bawa dia kepada pegangan sebenar? Tak dapat tidak, mesti kita memahami ilmu akal yang kita sedang belajar ni. Ilmu akal. Hebatnya ilmu akal ni, subhanallah. Kita dah belajar kisah Imam Abu Hanifah berdebat dengan Dahri kan? Kita dah belajar. Macam mana ketika itu para ulama di Baghdad tidak ada ilmu akal. Dia tak belajar ilmu akal seperti mana kita belajar ilmu akal. Orang nak jadi lawyer, saya kata kawan-kawan, kalau awak tak belajar bab kitab ni, awak tak faham. Awak akan jadi penipu di mahkamah. Bukan awak nak bantu orang. Kita mengaji kitab Aqidatun Najih ni, kita nak selamat semua orang. Walaupun orang tu jahat. Kita nak selamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, unsur zaliman au mazlumah. Tolong bantu orang-orang zalim dan orang-orang yang kena zalim. Para sahabat berkata, ya Rasulullah SAW, kalau bantu orang kena zalim ni kami faham. Tapi nak bantu orang zalim ni macam mana? Jawab Nabi SAW, kamu tangani kezaliman dia. Kamu tangani kezaliman dia. Kita tanganilah. Begitulah hari ni. Tak kesian orang-orang bukan Islam di Malaysia. Cerdik di dalam mengurus dunia. Tak kesian kat dia. Kita tidak selamat akidah dia. Kita tidak selamat akidah dia. Macam mana hari ini masyarakat umat Islam di Malaysia nak selamat akidah orang bukan Islam? Dia sendiri pun hirup-hirup lagi. Lintang pun kata tak tahu apa benda lagi. Allahu Akbar. Tiba hari di Fabali, dia pun jadi macam Hindu juga. Tak kesian. Orang Hindu pun heran dah. Aku heran dengan orang Islam ni. Sekejap boleh jadi Hindu. Tiba hari Krismas, dia pula jadi Kristian. Pakai salib. Subhanallah. Pergi mengunjungi yang tidak ada syarat-syarat. Boleh. Kita nak kunjungi rumah kawan-kawan kita. Dia jemput hari Krismas. Kita boleh pergi. Kita pun nak pasang replika kat bawah kan. Kita dalam masyarakat. Boleh tak boleh? Ada syarat. Ada syarat. Ini Allah Ta'ala beritahu dalam surah Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Pegang sungguh-sungguh. Aqim di sini bukan setakat pegang botol begini tak lepas-lepas. Ini bukan begitu. Kita menghayati, memahami dengan Al-Quran, hadis, faham dengan tauhid, faham dengan ilmu akal. Satu hari, saya pergi ada satu tempat surau ni, majoritinya orang Islam. Minoriti orang bukan Islam, sikit je. Lepas tu, dia tak pernah azam berkomandan di luar. Dia tak pernah. Ini kita tengok kelemahan orang Islam sekarang ya. Jabatan agama dah lemah dah. Sekarang di Pulau Pinang tak berbunyi khutbah. Khutbah jemaah kat luar tak berbunyi dah. Betul tak? Dahsyat tuan-tuan. Waktu saya di Jawi dulu, teguran datang.
Saya guna akal je. Saya guna akal. Jadi cerita akal yang pertama ni, dia kata tak bolehkah jangan azan you ni jangan keluar. Kita bising lah. Anak kita tak boleh tidur lah. Jadi kita buat macam mana? Boleh. Tak ada, no problem, tak ada masalah. Kita sebab kita duduk dalam masyarakat yang berbilan ni, okay, kita bagi settle semua. You punya colok, jangan bakar ya. Masuk dalam hidung. Saya resedung macam-macam penyakit sakit kepala. Jadi you jangan bakar. Saya pun buat dalam rumah, dalam masjid surau saja azan. You pun jangan kat luar ya. Biasa dia tak kat luar, kat dalam. Dia terfikir saya cakap macam. Kita bagi idea macam tu. Macam ni tak boleh. Ini kita dalam agama mesti hormat. Macam tu juga. Kami azan ni 3 minit ya. 2-3 minit. Kalau you pasang colok, pening kami. Nak muntah. Dia terfikir kan. Oh betul. Okeylah kita bertolak ansur. You 1 jam. Kita 3 minit. Satu hari, community di Stapak. Waktu tu saya dijauhi, jabat agama. Lebih kurang begitulah ceritanya. Dia bantah. Lama dah, tahun 90-an dia bantah dah. Saya pun, kita tak boleh cerita nak hal untuk rahmat Allah, kalimah Allah. Dia tak faham. Saya kata, itu dalam agama you ada hantu baik, ada hantu jahat. Betul? Ya. Ada roh jahat, roh baik. Gitulah, hantu baik, hantu jahat. You suka sama hantu jahat. Kita mahala itu, kita gendang. Mau. Ini azan, kita mau halau hantu jahat. Oh iya ke? Itu haji-haji tak ada beritahu sama saya. India, Cina, dia kata, kalau bagi tahu awal, kita boleh, kita suka. Kalau macam ni, terus. Kita main dengan akal je. Nampak tuan-tuan. Jadi sebab kita ni tidak ada uslub dia panggil. Jadi akhir sekali bertemulah dalam keadaan emosi. Jadi begitulah ya. Kita kena bijak dalam mengurus. Baik. Maka apa yang kita lihat hari ini kita bimbang. Katalah sekarang. Di mana-mana tempat kita ada orang bukan Islam dan bukan Islam. Orang Islam dan bukan Islam. Maka kita kena tahu batasan. Boleh tak saya nak tolong pasangkan kuih-kuih Hindu? Boleh tak? Baik. Di sini dia ada panggil tashabbuh secara langsung, secara tidak langsung. Tashabbuh. Apa nak tashabbuh? Tashabbuh ni menyerupai, menyokong. Atas iaitu menyamai dia. Baik. Maka Nabi SAW sabda, man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang sesiapa yang tashabbuh dengan sesuatu agama tu atau kaum tu, maka dia kaum tu lah. Itu basic hadis. Jadi ada tashabbuh secara langsung. Macam mana secara langsung? Ustaz Malik, bolehkah Ustaz Malik pergi, kita ada nak buat kuil. Saya pun pergi buat. Ini panggil secara langsung. Saya Islam, tapi saya telah buat kuih, buat patung. Maka hukumnya tashabbuh secara langsung. Maka hukumnya haram. Apa yang dia buat semua saya dapat. Ada lagi tashabbuh secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Kalau saya langsung ni, saya buat patung. Ini secara langsung. Saya tabur beras. Kita kena tanya dia dulu. Ni kita tabur beras-beras yang warna-warni ni cantik. Kita kena puji dulu, cantik. Adakah kaitan agama atau budaya? Adakah ini kaitan agama atau budaya? Oh, dia kata ini budaya. Sebab kita suka warna-warni, artinya kita berbilang manusia. Dengan kita berbilang manusia, kita jadi nak satu keceriaan. Boleh? Saya boleh tolong buat beras yang warna kan. Susun. Jangan buat patung sudahlah. Setakat buat api-api bunga. Boleh? Soalnya nak tipu kita dia. Kita nak bagi syarat kita begini dalam Islam.
Jadi kita ni kena ada integriti sendiri. Okey, tuan-tuan perempuan sebagai staff M-Bank ada integriti tak? Ada. Kita ada integriti sendiri kita, akidah kita. Begitu juga dalam Islam ada akidah. Mesti kena tanya. Mungkin dia kata, bolehkah Ustaz Malik letak itu patung murga atau salib? Tolong pasang, tolong buat. Minta maaf, saya tak boleh. Kalau tercicir jatuh, saya boleh ambil, mana letak balik. Seperti mana kisah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi pemimpin khalifah. Ketika itu satu hari Sayyidina Umar berjalan-jalan di Palestin. Maka ada salib di gereja Palestin itu jatuh. Jatuh atas jalan. Begitulah patah kan, patah. Mungkin disebabkan angin dan sebagainya. Sayyidina Umar ni ambil bersama rombongan ni, dia bawa. Dia pergi jumpa padri. Salib kamu jatuh di tepi jalan. Aku letak pada kamu, aku bimbang. Takut prejudis kamu, kata orang Islam patah ni. Dari Islam tak boleh mengkhianati agama orang lain. Jadi aku terus bawa pada kamu. Nah, ambil. Jadi kotor kamu kena basuh sendiri. Nak letak balik kamu kena buat sendiri. Ini bukan kerja aku. Kerja aku ambil tepi jalan dah patah sebab kamu tak tengok. Kalau aku tak ambil, nanti kamu kata rombongan aku lah betul patah ni. Ini gigi Umar ni suruh patah salib. Tengok bijak Sayyidina Umar. Jadi kita belajar daripada sini untuk mengelak daripada khianat mengkhianati, prejudis, untuk mengelak sangkaan-sangkaan yang buruk. Ini boleh. Kalau kita dia tabur beras, kita pun atau patung dia letak, kita pak pergi sepak, boleh? Tak boleh sepak. Tak boleh kita hina patung. Apalah patung kamu macam ni perut buncit. Tak boleh. Sebab dia akan balas balik. Nabi SAW melarang. Kalau kita hina agama dia, dia hina balik. Bermakna kita hina agama kita, Islam sendiri. Sebab itulah tak boleh hina. Habis tu boleh ke hormat? Hormat pun tak boleh. Jangan pergi sembah sekejap. Sekejap je. Sebab apa nak hormat? Tak boleh. Biasa-biasa. Sebab dia batu, dia patung biasa. Jangan terajam dia, jangan khianat, jangan hina. Sebab ini ada kaitan agama dia. Kerana dia akan hina balik. Itulah cara Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengurus rakyatnya yang berbeza agama. Begitu juga Sayyidina Umar. Waktu dia pergi melawat di Palestin. Kalau kita pergi Palestin, ada gereja, ada Masjid Umar, ada gereja, betul tak? Baik. Orang terfikir, kenapa sebelah-menyebelah ni? Gereja dulu. Masjid ni kemudian. Ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pergi melawat di Palestin, maka dia pun singgahlah di gereja sebagai rakyat dia kan. Taklah dia pergi pakar bunga-bunga, ikut orang sapu, letak bunga, letak. Kita pun kalau orang nak, katalah kita pemimpin. Ni wabi Ustaz Malik ya? Ya. Kita nak kalung bunga. Siap kena tanya dulu. Bunga ni apa maksud? Dia kata bunga ni, Tuhan kami, contoh. Katalah kawan-kawan kita yang non-Muslim, yang Hindu ni, ini Murugan sangat suka. Macam ni minta maaf lah. Awak cari apa-apa lah. Letaklah apa-apa. Jangan letak benda yang ada kaitan dengan agama awak. Kalau budaya tidak ada kaitan agama. Sebab kita budaya agama ni sama. Ingat. Dalam kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Jadi budaya tu termasuk dalam agama kita. Saya pakai baju ni budaya orang Melayu. Kan contoh, pakai samping apa budaya orang Melayu. Tetapi ada kaitan agama. Apa dia? Menutup aurat. Apa dia? Cantik. Islam nak pada cantik. Ceria. Ada kaitan agama, namanya ibadah. Itulah yang kita lafaz. Inna salati, bukan setakat solat. Ibadah aku. Wa nusuki. Wa nusuki ni pengorbanan. Kita datang ofis bekerja. Ini juga dinamakan nusuk. Pengorbanan. Cari nafkah. Pengorbanan. Maka ini semua dinamakan ibadah. Wa mahyaya wa mamati.
Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kerana Allah, Tuhan yang mentadbir, yang menguasai, yang mengatur alam ini. Lalu kita kembali kepada Allah yang mengatur. Ikut undang-undang Allah SWT. Maka dalam hal ini, tuan-tuan dan perempuan, lalu Sayyidina Umar pun dijemput oleh padri ini. Dia kata padri, apabila masuk waktu sembahyang. Maka Umar kata, aku nak solat. Padri kata, solat dalam gereja ni. Dalam tempat yang bilik yang jauh sikit daripada salib kan. Umar kata, tak apalah, aku solat di luar gereja. Jadi padri kata, kan kamu ni ketua negara. Takkan nak solat tengah kepanasan begini? Tak apa. Dia kata, kenapa? Umar pun bagi tahu. Umar pun mengguna sesuai dengan pemikiran orang, bukan Islam. Sebab Umar kata apa? Kalau aku solat dalam gereja, satu hari nanti, orang akan kata ini bukan gereja, ini masjid. Sebab Umar sudah solat dalam tempat ini. Maka satu hari nanti, orang Islam akan roboh gereja kamu. Oh, betul juga. Tengok, cara Umar dengan orang bukan Islam. Allah Ta'ala dah beritahu dalam Quran. Orang-orang bukan Islam ni, kita kena jaga dia. Jaga dia macam mana? Ulaika kal an'am. Dia tu binatang ternakan kamu. Kena jaga dia. Adakah binatang ternakan kita? Kita sayang, betul tak binatang kita kan? Kita sayang. Tapi sebab kita sayang, kita bagi makan apa kita makan. Kita tidur apa dia tidur macam kita tidur. Boleh? Oh, kita makan burger. Magi-magi burger kat lembu. Kembung perut dia. Sebab kita tidur atas tilam. Dia pun kena tidur kat tilam sama kita. Betul tak? Maka Quran kata bukan begitu. Jadi orang-orang yang bukan Islam, wajib kita jaga kadarnya kal an'am, Tuhan kata. Seperti binatang pemeliharaan kamu. Jagalah dia. Allah Ta'ala dah beritahu, orang-orang yang tak beriman, Tuhan kata seperti binatang ternakan kamu. Jadi kita lah kena jaga dia. Sesuai dengan dia. Sehingga kata si lembu ni, aku nak convert masuk Islam. Bolehkah? Boleh. Barulah dia jadi manusia. Barulah dia jadi manusia. Jadi selagi dia tidak atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masih lagi an'am, Tuhan kata. Dia binatang ternakan. Perlu boleh tunggang, kita tunggang dia. Perlu kita boleh guna dia. Dia berharga. Dia berharga. Subhanallah. Nampak gambar kan? Jangan pula awak ni binatang je. Jangan kata begitu. Salah. Binatang ni kalau kita hina dia apa dia marah? Lembu kalau boleh sebut lembu pun dia tak nak. Contohlah. Awak ni lembu lah. Padahal dia lembu dah. Padahal dia lembu dah. Sebab begitu. Perkataan hina tu jangan kata manusia. Binatang pun tak boleh hina. Kalau standard dia lembu lah. Standard dia ayam lah. Tengok satu ketika Nabi SAW nak sebut babi pun tak boleh. Tak tergamuk. Rasulullah nak gambarkan pada sahabat berkenaan dengan manusia ni ada perangai macam babi. Dia ni main rembak semua. Yang halal, yang haram, rembak sama sapu belakang. Sehingga perut pun menjunta-junta sampai ke bumi dah. Maka Rasulullah kata, ada manusia ni seperti, Rasul nak sebut khinzir pun tak sampai hati. Nak sebut khinzir sebab hina kan. Tiba-tiba lalu seekor babi. Rasul kata, hunak. Nun. Jadi sahabat tengok, oh, babi. Pelan-pelan lah sekarang. Babi. Kita bila sebut babi pun rasa, ya Allah. Rasa, kan. Baik. Sebab tu kita tengok sesetengah orang beradab. Dia tak sebut orang Arab sini. Dia tak sebut khinzir. Tak. Kesetengah yang beradab lah. Dia kata yang hidung besar. Tengok beradab dia kan. Padahal tak apa. Tak berdosa nak sebut. Cerita nak akhlakiyah. Akhlak. Maka begitulah. Kita dalam masyarakat bersama dengan orang bukan Islam, kita kena tetap jaga dan memahami hukum-hukum serta kita dari segi akliyah akal ni kena sentiasa bijak. Sebab kita nak discuss dengan dia, kita nak bercakap, nak bersembang. Baik.
Dan dia kata lagi, subhanallah, sebagai penutup, dia kata apa di sini? Dan dia kata, dan terkadang dikatakan dia pada hak mukallaf pula seperti Nabi yang mursal. Nabi ni mursal ni rasul lah, utusan Allah. Dan anbiya yang mendatangkan perkhabaran, yang mendatangkan berita daripada Allah. Seperti yang akan datang lagi bicaranya, akan datang kita akan bicara lagi insya-Allah taala. Dan murad yang dikehendaki dengan mukallaf ni, apa yang dikehendaki bagi orang mukallaf, baik manusia, jin juga mukallaf. Tetapi mukallaf manusia itu sampai umur seperti yang lagi akan datang sebutnya. Dan mukallaf jin itu daripada waktu jadinya. Jin ni jadi terus mukallaf. Kita manusia ni sudah akil baligh, akan ada sampai itu apalah umur. Orang lelaki paling maksimum 15 tahun. Wanita ni kadang-kadang 10 tahun dah baligh dah. Sudah mukallaf. Sebab tu Nabi SAW bagi tunjuk ajar 10 tahun pisah tempat tidur dah. Mesti kena pisah. Makna kadang-kadang 9 tahun dah baligh dah wanita. Jadi apabila dah baligh itu mukallaf. Wajib dah dia kena berdikari dan memahami syariat Allah Ta'ala. Dan adapun segala malaikat, maka tiada mereka itu mukallaf. Malaikat tidak dita'arifkan sebagai mukallaf. Malaikat. Ada kaum yang rajih, ada pendapat yang jelas, dia kata malaikat bukan mukallaf. Allah Ta'ala dah tetap dia, iaitu sebagai hamba Allah. Dan sebab dia tidak ada nafsu. Dan jikalau adalah Nabi SAW disuruh kepada mereka itu, sekalipun kerana bahawasanya disuruh akan dia kepada mereka itu sesungguhnya menyuruh sebagai tashrif, kemuliaan. Arti memuliakan bukan irsal, bukan diutus kerana taklif. Jadi malaikat ni iaitu Allah Subhanahu wa taala, dia ni sebagai makhluk yang sebagai memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada nafsu berbeza manusia. Dan Rasulullah SAW maka disuruh kepada bahawasanya kita ni sebagai tashrif, memuliakan. Memuliakan, kita kena memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun kita kena mulia juga. Itulah dia tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersambung lagi ta'arif mukallaf. Ada soalan di sini sebagai penutup? Ada soalan? Baik. Ya, soalan. Ya? Tashabbuh. Baik. Terima kasih, tertinggal saya saat ni ya. Ada tashabbuh secara langsung, ada secara tidak langsung. Apa nak tashabbuh tadi? Menyerupai. Kalau dalam bab akidah, tiba-tiba dia pakai salib, itu tashabbuh yang secara langsung, maka hukumnya terbatal iman dia. Terbatal iman ya, na'udzubillah min zalik. Baik. Apalagi yang tidak langsung ni, ini dia tengok kepada hajatiyah, masyaqah, daruriyah. 3 pula. Macam mana secara tidak langsung? Contoh sekarang, kita sekarang ada satu gereja, dia nak sewa bangunan kita. Dia nak sewa bangunan kita. Macam mana ni? Saya bangunan saya bukan gereja, tapi dia nak sewa. Tapi saya nak income, saya nak bayar bank, hutang bank. Kita beli bangunan kan? Macam mana ni? Ini dia panggil tashabbuh secara tidak langsung. Apabila tashabbuh menyerupai secara tidak langsung, dia kembali pada 3 hukum. Pertama, hajatiyah. Hajatiyah ni perlu tak kita? Sebab kita nak bayar bank ni. Maka sekiranya penyewa lain semua tak ada gereja ni je nak sewa. Kalau tak, bank ambil balik. Kan? Maka ketika itu dia panggil masyaqah, kesempitan. Terpaksa boleh. Sebab atas masyaqah, kesempitan, kalau tidak, hilanglah harta kita. Baik. Manakala daruriyah ni, bawa mada mati. Dia kata kalau kamu tak bagi sewa, aku bunuh kamu. Itu dia panggil daruri. Maka kita bagi. Sama juga hari ni tashabbuh ni,
Bukan kata dalam hak akidah. Kena tengok dulu. Sebab orang lelaki ni suka pakai rambut panjang dah sekarang. Kalau ada panjang tak boleh cerita lagi. Baik. Kena ingat, orang lelaki ni, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 waktu je boleh rambut panjang. Orang lelaki, kalau tidak tasyabuh dengan wanita, menyamai wanita, maka hukumnya haram. Dia mencecah bahu je. Lebih pada bahu sehingga sampai ke tulang belakang. Tulang belakang pula ni. Sampai ke pinggang dah. Itu dah haram dah. Kalau mencecah di sini, Rasulullah kata 2 keadaan. Boleh lelaki rambut panjang. Pertama, ketika peperangan. Yang kedua, waktu musim sejuk. Rasulullah rambut panjang waktu musim sejuk. Dan waktu peperangan. Lebih pada tu Rasulullah angkat menyamai telinga ni. Dia potong naik. Tebal. Rasulullah tebal rambut ya. Dan Rasulullah potong sini. Itu waktu biasa. Apabila dah berlaku peperangan, musim sejuk, Rasulullah labuhkan rambutnya sehingga mencecah bahu. Kita hari ni ada musim perang, ada musim sejuk. Itulah ya, kalau dia rambut panjang jadi tasyabuh wanita, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi kita bimbang, kalau lah Ustaz Malik pula rambut panjang, orang lain ikut belaka. Itu kena jaga. Itu panggil tasyabuh, menyerupai. Begitu juga pada pakaian, pada perilaku. Banyak lagi kita nak bincang. InsyaAllah kita bersambung pada akan datang. Moga-moga Allah ampun dosa-dosa kita, termasuk saya menyampaikan sekiranya ada silap dan salah. Mohon riban kemaafan dan teguran. Kita sudahi dengan membaca tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.